1,500 tu mencukupi. Patutlah 1,500 tu. Mungkin manifesto tu bagus juga. Paras yang bahayalah. Tak cukup tak? Tak cukup. Saya nak selesaikan masalah gaji dan pendapatan untuk orang muda. Ramai orang muda bagi tahu saya, dah kerja bertahun-tahun, gaji tetap sama. If you are more productive today than you were 10 years ago, I will fight so hard that you will be paid more than you were paid 10 years ago. Lebih banyak gaji hari ini. Saya yakin ini bukan sembang kosong. Saya yakin bahawa ini akan menjadi realiti. Pendapat saya, 1,500 tu mencukupi. Kalau mereka jenis yang berjimat-cermat, tak banyak belanja, as in, dengan cara perbelanjaan dia lah, ada lebih ke atau kurang ke. Pada pendapat saya, gaji 1,500 tu tak cukup lah. Tak cukup. Pendapat saya patutlah 1,500 tu sebab sebelum ni gaji standard pun 1,200, 1,100 kan. So kalau dapat 1,500 tu at least boleh bantu lah sedikit sebanyak kan. Pendapat saya mungkin manifesto tu bagus juga sebab sekarang ni dengan kos sara hidup yang dah meningkat, so 1,500 tu memang paling minimum lah kalau selayaknya dibagi kepada pekerja-pekerja. Kalau kata dekat ibu kota ni, kemungkinan 1,500 minimum tu bagi saya agak di paras yang bahayalah untuk kita. Contoh kita tak rajin, tak buat benda tu, so kenapa dia perlukan untuk dapatkan gaji yang 1,500 tu? Kalau kerja malas, tak payah bagi gaji tu. Antara masalah Malaysia yang sedang kita hadapi sejak kemerdekaan lagi adalah perbezaan pendapatan. Sememangnya struktur politik dan evolusi politik di Malaysia ini sangatlah banyak dipengaruhi oleh perbezaan pendapatan, iaitu income disparity. Tahu tak kita selama ini sampai ke 3 tahun lepas, Malaysia mempunyai Gini Index, iaitu satu indeks untuk mengukur perbezaan pendapatan di dalam negara yang amat tinggi sejak kemerdekaan lagi. Sememangnya kalaulah kita ingin mengurangkan jurang pendapatan di negara ini, kita sepatutnya menaikkan taraf hidup golongan B40 dan pada yang sama kita perlulah juga meningkat GDP percentage supaya Malaysia boleh menjadi satu negara high income nation menjelang tahun 2020. Ini juga bermakna bahawa kita perlu memastikan kenaikan taraf ini perlu dipertingkatkan dengan lebih cepat daripada peningkatan pendapatan untuk golongan M40 dan B20. Kalau kita tidak berbuat demikian, golongan yang agak kaya akan menjadi lebih kaya lagi dan golongan yang miskin akan menjadi lebih miskin lagi. Ini sememangnya satu cabaran yang amat besar bagi ekonomi negara kita kerana pada masa yang sama kita ingin meningkatkan pendapatan rakyat dan juga pada masa yang sama kita pula hendak mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing. Pada masa yang sama juga, kita juga mahu industri kilang dan pembuatan kekal berada di Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita nak juga memajukan ekonomi negara kita. Jadi saya pun berasa ini empat faktor ini yang kita ingini adalah satu cabaran yang sangat besar bagi ekonomi Malaysia hari ini. Hari ini kita mendefinisikan perkataan productivity sebagai mengekalkan nilai input yang sama tetapi kita mendapat nilai output yang lebih tinggi. Contohnya, kalau kita membuka satu kedai kopi dulu, kemungkinan besar kita akan ada 10 mungkin foreign worker ke atau 10 pekerja untuk bancuh kopi. Tetapi hari ini kalau kita buka satu kafe, kita boleh belikan satu mesin dan kemungkinan besar kita cuma memerlukan seorang atau 2 orang barista untuk membuat kafe latte instead of teh tarik yang cuma kita boleh jual dekat harga 150. Tetapi sekarang kafe latte mungkin kita boleh jual RM10 ke RM15. So therefore kita pun nampak dengan satu mesin dengan 2 barista versus 10 orang yang bancuh kopi, which one will create more value to you? And this is exactly apa yang kita tengah cakap, bahawa nilai input yang agak sama tetapi nilai output yang sangat tinggi.
Ini sememangnya apa yang sedang diwawarkan dan dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia hari ini, bahawa perindustrian 4.0 atau apa yang kita kan industri 4.0 akan meningkatkan kemahiran taraf hidup rakyat Malaysia, dan ini juga akan membuka peluang Malaysia dan rakyat Malaysia ke persada antarabangsa. Industri 4.0 juga akan mengurangkan kebergantungan terhadap buruh asing, dan justeru itu memberi peluang pekerjaan dan high value pekerjaan yang akan menjanjikan gaji yang lebih-lebih lumayan daripada apa yang kita dapat hari ini untuk warga Malaysia sendiri. Contohnya, nilai output daripada 3 orang buruh asing bolehlah digantikan dengan seorang pekerja tempatan adanya industri 4.0. Untuk mengurangkan jurang pendapatan dengan lebih cepat lagi, sememangnya kita perlu meningkatkan pendapatan golongan B40, dan kerana ini boleh dilaksanakan dengan meningkatkan gaji minimum dengan berperingkat. Saya yakin ini bukan sembang kosong.